Bagaimana sambutan Aidilfitri anda setakat ini? Ramai yang menyambutnya dengan hanya melakukan panggilan video bersama ahli keluarga yang lain pagi tadi. Tidak kurang juga ada yang kunjung-mengunjung dengan mengamalkan penjarakan sosial dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Tetapi bagaimanakah cara yang lebih ideal untuk kita lakukan dan juga apa do and don'ts-nya? Bersama kita di talian ialah Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri Doktor, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Doktor. Doktor antara individu yang saya temu bual beberapa kali dan juga kalau boleh mengelak untuk ada kunjung-mengunjung ketika Hari Raya Aidilfitri ini. Ya, tapi betul. ini dah sebelah tengah hari, dah belah petang ini. Bagaimana cara yang terbaik untuk kita meminimumkan risiko ketika Hari Raya Aidilfitri ini dan bagaimana kita sebagai tuan rumah perlu patuh dan juga perlu tegas dalam perkara ini? Okey, sebelum saya ulas sedikit sebanyaklah tentang perkara yang perlu kita hindari sepanjang sambutan Hari Raya kali ini, izinkan saya untuk jelaskan semula keadaan COVID-19 kita pada masa ini. Keadaan semasa tidak begitu baik kerana menunjukkan untuk 2-3 hari ini aliran meningkat sedikit walaupun jumlah yang sembuh tu sudah mencapai 82% dan juga kes aktif menurun. Jadi kita semua perlu berhati-hatilah dalam keadaan yang sedemikian dan saya jangkakan pola ini akan sedemikian untuk tempoh 1-2 minggu ini. Jadi apakah perkara-perkara yang perlu kita hindari untuk jika kita berpendapat kita masih hendak berziarah ke rumah individu lain. Yang pertamanya, elakkan untuk berziarah jika kita tak dapat feedback ataupun maklum balas apa-apa dari tuan rumah. Jangan terus pergi saja tanpa tuan rumah tahu sehingga boleh menyebabkan perkara-perkara yang mungkin tidak menyenangkanlah di pihak tuan rumah. Yang kedua, elakkanlah untuk berziarah sekadar untuk suka-sukalah. Kita yakin bahawa dalam keadaan sekarang ramai dah memahami tujuan mengapa Kementerian Kesihatan menyarankan untuk kita berhari raya dalam keadaan tertutup di rumah masing-masing. Satunya kita nak mengelakkan transmisi di kalangan mereka yang positif COVID tapi tidak mempunyai sebarang gejala. Jadi kalau misalkan tidak perlu, saya ingat tak perlulah. Kecuali kalau ada isu-isu kritikal yang menyebabkan seseorang itu perlu untuk berziarah seseorang. Yang ketiganya, ziarah perlu diutamakan untuk keluarga yang rapat. Kalau hanya kenalan, mungkin kita sebut perlu diberikan perhatian dari segi tempoh kunjungan. Yang mana tempoh kunjungan tu sepatutnya kita ikutlah. Kalau SOP masjid 15 minit. Jadi kalau berziarahi pun kalau paling lama pun mungkin seperti mana yang disyorkan oleh Majlis Keselamatan Negara dalam tempoh saya tak ingat secara detail tapi dah mungkin dah 20-30 minit. Ya. Doktor, bagaimana kita nak Doktor menyebut bahawa kebelakangan ini kes agak menggusarkan dan juga kita tahu juga ada beberapa kes yang melibatkan pesakit COVID tidak menunjukkan simptomnya dan bagaimana ini mungkin menyebabkan angka mungkin sedikit meningkat dalam masa 2 minggu yang akan datang dan bagaimana ini perlu dijadikan satu panduan untuk kita berhari raya pada hari ini dan perlu diingat bahawa kunjung-mengunjung hanya dibenarkan pada hari ini sahaja dan tidak boleh bermalam. Tapi kalau dilihat di media sosial ada anak beranak dan sebagainya bermalam. Jadi risiko tu bagaimana kita bukan nak takutkan tapi itulah realitinya doktor. Itulah sebabnya saya daripada dulu lagi berpendapat kita kena ikut pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Maksudnya memang kalau boleh kita berhari-hari dalam keadaan tertutup keluarga masing-masing. Jangan pergi ataupun berziarah langsung lah. Itu yang sebaik-baiknya. Tapi kalau misalkan kita dah pergi, dah ziarah dalam keadaan sekarang ni, dari segi pencegahan tu kalau boleh memang kita sentiasalah menggalakkan ataupun mengingatkan supaya menjaga jarak menjaga kebersihan tangan dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan keluarga yang rapat antara satu sama lain, keadaan sedemikian susah kita nak buat. Terutama untuk kanak-kanak. Jadi dalam situasi ini individu yang memilih untuk berhari raya dalam keadaan yang maksudnya masih lagi dalam sama-sama berhari raya seperti seolah-olah macam tidak ada wabak ni.
perlu mengambil perhatian lah ya. Siapa-siapa yang berkunjung bersama-sama tu kita kena ingat siapa yang ada bersama. In case kalau ada kes yang positif, mudah untuk dibuatkan contact tracing kemudian. Tapi kita berdoa lah mudah-mudahan tak ada yang berlaku. Dan saya harap kalau misalkan kita dah ada kesedaran, eloknya kita elakkanlah perkara-perkara sedemikian. Ya. Sebab kalau kita tak berhari raya untuk kali ini, bukanlah selama-lamanya kita tak dapat berkunjung. Ya. Kita insyaAllah ada lagi masa-masa pada masa akan datang kalau keadaan sudah kembali pulih. Kita masih lagi boleh mengunjungi mereka yang kita kasihi.